Hai semua, hari ini kita teruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 2, Unit 11, Kemahiran Menulis bersama-sama Cikgu Syamimi. Jom kita belajar. Kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, pada hari ini murid-murid akan dapat menulis ayat secara imla dengan betul. Baiklah, kita lihat tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar mengenai tokoh seni. Apakah yang dimaksudkan dengan tokoh seni? Tokoh seni ini merujuk kepada orang kenamaan ataupun orang yang terkemuka yang memberi banyak sumbangan dan jasa dalam bidang kesenian. Okey, kita lihat. Ini merupakan antara tokoh-tokoh seni, manakala gambar ini pula merupakan hasil ataupun produk seni. Okey. Seterusnya, mari kita lihat gambar yang cikgu tunjukkan ini. Siapakah beliau? Beliau merupakan Profesor Dr. Siti Zainon binti Ismail. Siapakah beliau? Siapakah Profesor Dr. Siti Zainon ini? Beliau merupakan seorang karyawan sastra yang banyak menceburi bidang seni dan menghasilkan banyak karya. Tidak kisahlah dari segi karya penulisan ataupun karya lukisan seni. Okey, mari kita lihat. Beliau telah banyak memberi sumbangan, menghasilkan karya-karya seperti puisi dan penulisan yang berkaitan dengan seni-seni Melayu. Okey. Dan beliau juga sejak dari kecil lagi memang berkecimpung di dalam bidang seni lukis. Yang akhirnya atas segala jasa dan sumbangan beliau dalam membangunkan bidang seni di negara kita, akhirnya beliau telah dianugerahkan sebagai sastrawan negara yang ke-14. Okey, tahniah kepada Profesor Siti Zainon binti Ismail. Seterusnya, mari kita kenali dengan lebih dekat lagi mengenai Profesor Dr. Siti Zainon binti Ismail. Cikgu mahu murid-murid rujuk buku teks muka surat 71. Tajuknya di sini ialah tokoh seni. Mari kita baca bahan yang ditunjukkan. Profesor Dr. Siti Zainon binti Ismail ialah tokoh seni negara kita. Beliau dilahirkan pada 18 Disember 1949. Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Profesor Dr. Siti Zainon sangat meminati bidang seni lukis. Selain itu, beliau juga minat menulis buku tentang seni. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Seterusnya, Profesor Dr. Siti Zainon membuat banyak pameran hasil seninya di luar negara. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Minatnya itu mendapat penghargaan daripada beberapa pihak. Buktinya, beliau menerima banyak anugerah kesenian. Antaranya ialah hadiah lukisan batik Maha 1967 dan 1968 dan Anugerah Budaya Selangor pada tahun 2009. Baiklah. Tadi kita telah membaca sedikit sebanyak bibliografi mengenai Profesor Dr. Siti Zainon binti Ismail. Awak bangga tak? Sebagai rakyat Malaysia, kita harus tumpang
berbangga dengan kejayaan beliau. Dan anak-anak murid juga bolehlah menjadikan beliau sebagai idol. Kita boleh mengikut jejak beliau dengan berkecimpung di dalam bidang seni. Jadi setiap daripada kita masing-masing mempunyai bakat dan seharusnya bakat-bakat yang kita miliki perlulah kita tonjolkan dan kita kembangkan dari semasa ke semasa agar suatu hari nanti kita juga boleh berjaya seperti beliau. Baiklah. Daripada petikan tadi, cikgu mahu murid-murid baca semula ayat yang berwarna merah dan kenal pasti ejaan dan tanda baca yang ditunjukkan. Kita lihat ayat yang pertama yang berwarna merah. Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Okay, di dalam ayat ini cuba kita perhatikan. Permulaan ayatnya dimulakan dengan huruf besar B. Kemudian kita ada kata nama khas di sini, Gombak, Kuala Lumpur. Untuk kata nama khas, murid-murid kena ingat kita perlu mulakan dengan huruf besar di setiap perkataan tersebut. Dan kita ada tanda koma dan diakhiri ayat tersebut dengan tanda baca noktah. Okay, seterusnya, yang kedua, Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Untuk ayat yang kedua ini juga, cuba murid-murid lihat. Ayat dimulakan dengan huruf besar. Mesti dimulakan dengan huruf besar. Kemudian kita kenal pasti ada kata nama khas di dalam ayat ini, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Untuk kata nama khas, setiap perkataan mesti dimulakan dengan huruf besar. D, B dan P. Okay, seterusnya ada lagi kata nama khas di sini? Ada, okay, iaitu Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Mengapa perkataan ini merupakan kata nama khas? Sebab ia merupakan tajuk buku karya Profesor Dr. Siti Zainon. Okay, cuba kita lihat kata nama khas mesti dimulakan dengan huruf besar setiap perkataan. Ada P besar, S besar, T besar, T besar lagi dan M besar. Dan diakhiri ayat dengan tanda baca noktah. Okay, ayat yang ketiga. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, ada tanda koma sini, Perancis dan Australia. Okay, kita lihat. Ayat yang ketiga ini pun sama juga. Dimulakan dengan huruf besar B. Okay, kemudian kita kenal pasti adakah tidak kata nama khas? Ada, iaitu nama negara. Negara Filipina, F mula huruf besar. Kemudian kita gunakan tanda baca koma. Okay. Kemudian India, I huruf besar. Perancis, P huruf besar. Dan Australia, E huruf besar. Kemudian sebelum mengakhiri ayat, mesti letakkan tanda noktah. Okay. Seterusnya, ayat yang terakhir. Beliau menerima banyak anugerah kesenian. Okey, pun sama, kita mulakan dengan huruf besar dan akhiri dengan noktah. Dalam ayat ini tidak mempunyai kata nama khas. Baiklah murid-murid, untuk latihan yang pertama pada hari ini, murid-murid perlu menjawab latihan dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 81. Di sini kita boleh lihat ada petikan yang menceritakan tentang tokoh Roslan Madun. Beliau merupakan penyanyi lagu rakyat dan pendendang syair yang terkenal di negara kita. Cikgu mahu terlebih dahulu murid-murid baca keseluruhan petikan ini, baca baik-baik, kemudian murid-murid dengar beberapa ayat yang akan cikgu sebutkan
dan tulis ayat tersebut di ruang yang disediakan di bawah ini. Ingat, tulis ayat dengan ejaan yang betul dan tanda baca yang sesuai. Okey. Yang penting murid-murid baca terlebih dahulu keseluruhan petikan yang ditunjukkan. Okey. Dengar ayat yang akan cikgu sebutkan sebentar lagi dan kemudian tulis dengan ejaan yang betul. Okey, murid-murid sudah bersedia? Cikgu akan bacakan ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Bersedia? Beliau juga seorang penyair, pelakon, pengarah drama, pentas, dan drama televisyen. Cikgu ulang sekali lagi. Beliau juga seorang penyair, pelakon, pengarah drama pentas dan drama televisyen. Baik. Ayat yang kedua yang perlu ditulis. Roslan Madun sering diundang untuk membuat persembahan dalam pelbagai majlis. Cikgu ulang sekali lagi. Roslan Madun sering diundang untuk membuat persembahan dalam pelbagai majlis. Baik, ayat yang ketiga. Roslan Madun ialah munshi sastera Dewan Bahasa dan Pustaka. Cikgu ulang. Roslan Madun ialah munshi sastera Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik, ayat yang terakhir. Lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis dan Seloka Pak Kadok. Cikgu ulang sekali lagi. Lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis dan Seloka Pak Kadok. Baik, itulah 4 ayat yang perlu murid-murid tulis semula di ruang yang disediakan ini. Jika murid-murid mahu mendengar sekali lagi rakaman, jangan risau. Nanti cikgu akan sertakan rakaman ayat tadi kepada murid-murid semua. Baiklah, untuk latihan yang kedua, murid-murid buka buku aktiviti, muka surat 82. Kita juga akan buat latihan ini. Baca arahan di sini, tulis ayat yang berhuruf tebal secara imla. Tajuknya ialah seni tekad. Baik,
Sebelum itu, kita baca dahulu keseluruhan petikan ini bersama-sama. Seni tekad ialah seni menyulam benang emas atau perak pada kain dasar jenis baldu. Seni tekad dikenali juga dengan nama bersuji. Banyak barang yang boleh ditekad. Antaranya ialah alas tempat tidur, kipas pengantin, baju pengantin, tudung saji, dan bekas barang kemas. Seni tekad mempunyai motif tertentu. Motif yang selalu dipilih ialah motif yang biasa dalam kehidupan masyarakat Melayu, seperti tumbuh-tumbuhan, burung, dan awan larat. Kehalusan dan keunikan seni tekad dapat menarik minat orang ramai. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan bidang pelancongan di Malaysia. Baik, daripada petikan itu tadi, sebenarnya seni tekad ini merupakan kerja-kerja menyulam. Kita kerja-kerja menyulam benang emas ke atas kain dasar jenis baldu. Sebenarnya asal-usul perkembangan tekad ini dia dikaitkan dengan kegunaan pakaian dan kelengkapan keluarga raja-raja atau istana dahulu kala. Dan sehingga kini ianya masih lagi dikekalkan dan dipelihara. Ada beberapa produk juga dihasilkan dengan menggunakan seni tekad ini bagi mengkomersialkan kesenian yang dimiliki di negara kita. Okay, cuba kita lihat gambar yang cikgu tunjukkan. Ini ialah proses membuat produk yang menggunakan seni tekad. Cuba kita lihat alat-alat yang digunakan. Ada kain baldu, benang emas, ada pemidang kayu, cuban, tali regang dan mempulur. Dan di sini cikgu paparkan, inilah antara produk-produk yang dihasilkan dengan menggunakan seni tekad. Ini ialah kipas pengantin. Ini juga barang-barang pengantin. Ada kotak di sana. Dan ini dompet yang menggunakan seni tekad sebagai perhiasan dan juga tudung saji. Okey, baiklah. Daripada latihan ini nanti, dia meminta awak, latihan ini meminta supaya awak tulis semula huruf ayat yang mempunyai huruf tebal. Kalau kita perhatikan di sini, ada ayat yang berwarna hitam gelap. Hitam yang lebih gelap. Jadi ayat tersebut awak salin di ruangan di bawah ini. Okey, cikgu harap murid-murid faham dan hantarkan tugasan itu kepada cikgu nanti. Baiklah, nampaknya itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah dan syabas cikgu ucapkan sekali lagi kepada murid-murid cikgu kerana hadir mengikuti kelas Bahasa Melayu kita pada hari ini. Sekian saja, terima kasih. Jumpa lagi semua.